أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Oh, ada jawapan. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik, masya-Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Ilahi memberikan kita peluang berada dalam majlis ilmu pada hari ini, memberikan kita peluang kehidupan dan nikmat yang paling besar yang sentiasa perlu kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Seterusnya terima kasih kepada JK Surau, ke KKR, Kementerian Kerja Raya, masya-Allah sudi menjemput ustazah yang kerdil tapi besar, kerdil dari segi ilmu. Masya-Allah, insya-Allah hari ini akan membuat satu perkongsian yang saya rasa amat penting dalam kehidupan kita. Tajuknya adalah hati-hati dengan hati. Kan, masya-Allah. Hati-hati di jalan raya yang selalu kita dengar. Dan hari ini insya-Allah hati-hati dengan hati. Ada hadis Nabi SAW yang mana kita selalu dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dalam doa yang mana, hadis yang mana maksud dia, dalam jasad kita ni ada seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah seluruh jasadnya. Kalau sebaliknya, iaitu fasad ni tidak baik, maka tak baiklah seluruh jasad tersebut. Apakah daging tersebut? Adalah hati. Jadi subhanallah, saya nak tanya soalan yang ada di depan lah. Hati siapa yang paling susah kita nak jaga? Hati sendirilah. Pandai, Masya Allah. Hati kita sendiri. Ada juga hadis Nabi SAW yang mana ketika itu Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah yang mana sentiasa baca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Rasulullah selalu baca. Ini doa yang memang kita kena amalkan. Wahai yang membolak-balikkan hati ini, sentiasa tetapkan hati kita ke dalam keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Kena minta. Al-qalb, iaitu membawa maksud bolak-balik. Qallaba yuqallibu. Al-qalb. Jadi kita, hati ni memang sentiasa bolak-balik. Jadi Anas bin Malik ni tanya dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami ni beriman dengan apa yang kau bawa. Beriman denganmu, wahai Rasulullah. Mengikuti apa yang kau bawa. Adakah kamu takut dengan kami? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang mana hati-hati kita ni di antara dua jari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sekali Allah twist, Allah pusingkan dia, maka akan berubah. Jadi subhanallah, satu tempat yang paling sebenarnya paling sukar untuk kita nak jaga. Laki-laki kita, perempuan, kan? Perempuan ni emosinya kadang-kadang okey. Tadi pagi okey, tiba datang dia rasa macam nak marah je. Tak tahu kenapa, betul tak? Kan lagi-lagi kalau kita waktu kita remaja dulu nak bertukar umur, nak meningkat remaja, nak mengawal emosi kita. Saya ada anak yang kecil-kecil. Kenapa ya rasa macam nak marah je tiba-tiba? Dia tak tahu, betul tak? Pernah tak jadi? Kan? Tiba-tiba je nak marah. Cik abang tanya, hari ni macam mana? Jangan, tak ada mood. Kan? Kan betul tak? Subhanallah, hati kita ni Allah
Susahnya nak jaga. Jadi insyaAllah nanti Ustazah ceritakan tips sedikit. Dia banyak sebenarnya tips yang Ustazah kumpulkan. Tapi sikitlah yang mampu Ustazah kongsikan. Tapi sebelum masuk kepada tips kita nak jaga hati ni. Pertama sekali kita kena tahu kenapa Allah ciptakan kita. Kenapa Allah ciptakan kita? Pernah tak tanya soalan tu pada diri kita? Tak apa. Ustazah, kalau siapa yang pernah dengar ceramah Ustazah, tagline Ustazah, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Jadi jangan risau. Sebab apa kita perlukan ada persoalan. Kena ada tanya. Sebab kalau dalam Al-Quran kita baca banyak ayat yang menyebut afala tatafakkarun, kan? Afala ta'qilun. Kenapa kamu tak fikir? Kenapa kamu tak berzikir? Kenapa kamu tak lihat? Jadi subhanallah, Allah timbulkan persoalan dalam Al-Quran. Sebab apa? So kita berfikir. Disebut dalam Al-Quran ulul albab, sifat ulul albab. Iaitu antaranya adalah disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Iaitu orang-orang ulul albab yang berakal yang disebut dalam Al-Quran adalah orang-orang yang sentiasa berzikir, iaitu menyebut apa-apalah, menyebut nama Allah, berzikir, menyebut kalamullah dalam keadaan qiyam, berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan mengiring, dan ditambah lagi satu fa'il, satu lagi perbuatan, berfikir. Kita selalu berzikir, tapi kita tak fikir. Dia kena gabung zikir dan fikir. Jadi sebab tu saya timbulkan persoalan supaya kita berfikir. Kenapa kan? Jadi subhanallah, bila kita berfikir bahawa kita nak melihat kepada tujuan kita. Kenapa tujuan? Antara tujuan Allah ciptakan kita yang pertama sekali adalah tujuan kita adalah akhirat. Kita kena ingat. Kita diciptakan tujuan untuk akhirat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Yang mana antara tanda kekuasaan Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji. Allah memang jadikan kehidupan ni memang untuk diuji. Jadi ujian ni untuk apa? Ni kita mencari saham akhirat. Ujian ni juga dapat meningkatkan keimanan kita. Jadi memang hidup akan diuji. Takkan boleh lari daripada ujian. Kalau kita pergi sekolah, nak tahu keputusan sama ada kita ni pandai, kita faham, ada ujian. Betul tak? Jadi hidup ni ada ujian. Nanti penilaian dia, natijah ada di akhirat nanti. Jadi subhanallah, pertama sekali matlamat kita hidup adalah akhirat. Kejayaan akhirat. Itu tujuan kita. Jadi bila kita kita set akhirat, maka kita akan berhati-hati dalam setiap perbuatan. Kita akan lihat apa yang Allah perintahkan. Kita tak ikut suka hati dia nak buat, betul tak? Apa yang Allah perintahkan ada dekat mana? Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu kita faham Al-Quran. Persoalan lagi. Banyak soalan saya tanya. Persoalan lagi. Berapa banyak yang kita faham dalam Al-Quran? Tak payah jawab. Saya pun tak nak jawab. Berapa banyak? 6,000 lebih ayat. Berapa banyak yang kita faham? Apa hukum kita memahami Al-Quran? Tanya soalan lagi. Apa hukum? Kita orang Islam. Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita dua pegangan yang perlu kita pegang. Memang kita pegang. Kita pegang rata-rata kita pegang. Tapi kita tak faham. Astaghfirullahaladzim. Jadi perlu ambil berat tentang kefahaman Al-Quran. Dan dia adalah satu kewajipan sebenarnya. Kewajipan bagi kita. Inilah panduan hidup kita. Sekarang kita tolak tepi kepada pemahaman Al-Quran. Ikut undang-undang yang kita reka-rekakan. Kalau kita lihat, kenapa manusia sekarang makin jauh daripada Islam. Makin jauh daripada, kita lihat makin teruk perangainya. Kan? Keruntuhan akhlaknya. Dengan masalah-masalah sosialnya. Kerana dah jauh daripada Al-Quran. Bukan jauh daripada baca jauh. Tak jauh daripada pemahaman Al-Quran. Kita tak faham. Baca je. Tak salah nak khatam Al-Quran berpuluh-puluh kali. Banyak kali dah kita khatam. Kita pergi sekolah. Tak payah pergi sekolah. Pergi belajar lesen kereta. Saya suka kongsikan cerita ni. Yang senang kita nak faham. Nak ambil lesen kereta, kita belajar undang-undang. Kena baca kan? Kena faham tak? Kena faham. Gambar rajah ni apa benda. Lampu isyarat merah kena berhenti. Kena faham. Kita tak boleh
Baca je. Dia kena faham. Pemahaman tu penting. Bila dah faham, masuk ujian. Ada ujian secara bertulis. Ada ujian secara kita kena bawa kereta. Dah habis ujian, dah dapat result, dah lepas. Dalam kehidupan bawa kereta tu, ni cerita kereta ni. Kena ikut tak lagi undang-undang tu? Kena. Kalau tak ikut ada denda? Ada. 90 km per jam. Oh, tu berhenti. Slow. Tadi dah 160 ni slow balik 90. Jauh. Lajunya 160. Nampak tak? Kita slow sebab apa? Kita tahu ada denda. Kan? Ada denda yang akan kita kena kalau kita lebih daripada had kelajuan yang ditetapkan. Jadi sekarang, hidup kita, apa undang-undang untuk kita? Al-Quran. Semua dalam Al-Quran. Semua dalam As-Sunnah. Tapi berapa banyak yang kita faham? Kita nak dapat kejayaan akhirat, perlu kita faham undang-undang kehidupan kita yang membawa kepada kejayaan akhirat. Perlu faham Al-Quran. Jadi subhanallah, matlamat hidup kita yang pertama adalah kejayaan akhirat. Disebut dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Yang bermaksud, adakah kamu fikir kami ni ciptakan kamu ni semua main-main je dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Ni Allah tanya soalan ni. Soalan ni. Ayat ini soalan. Rasa-rasa kita ni diciptakan saja je. Ikut sukalah nak duduk kat dunia ni, kat bumi ni ikut suka. Buatlah ikut suka. Memang jadi Tuhan terbalik lah jadinya. Semua kemusnahan, kerosakan, keruntuhan akhlak dan segala apa juga yang berlaku di bumi ini disebabkan kesilapan kita sendiri. Kalau kita lihat balik pada cerita bawa kita tadi, kalau dia tak ikut undang-undang jalan raya tadi, apa jadi? Aksiden sana, aksiden sini, bergaduh sana, bergaduh sini. Begitulah kehidupan kita bila kita tak berbalik kepada undang-undang Al-Quran. Jadi subhanallah, sentiasa ingatkan kita hidup untuk kejayaan akhirat. Anak-anak kita kena ajar mereka. Selalu yang kita sebut pada anak-anak apa? Belajar rajin-rajin ya. Nanti besar jadi doktor. Nanti doktor nanti banyak duit. Nanti boleh kita jalan-jalan berkata. Sampai situ je dah nampak. Kita kena ubah. Belajar rajin-rajin. Ilmu ni Allah yang bagi. Allah yang bagi kita semua ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan ilmu. Terlalu ramai sekarang manusia yang sombong. Allah berikan kepada mereka ilmu, tapi mereka rasa ilmu tu sebab dia. Rasa-rasa ilmu tu boleh masuk melekat kat kepala sebab kita. Tak. Kita kena fikir. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi boleh kita melekat ilmu yang kita belajar tu dalam kepala kita. Sebab tu kadang-kadang dalam pada kita ingat kita banyak ilmu tu kita lupa. Allah tarik sikit. Lupalah. Saya apa yang tadi belajar lupa. Betul tak? Allah nak sedarkan kita yang ilmu yang kita ada pun pinjaman daripada Allah. Jangan sombong. Jadi akhirat. Kena sentiasa ingat akhirat. Nak ingat akhirat, ingat matilah. Mati itu bila-bila. Semua ni dalam surau ni semua dah ada tarikh kematian. Dah ada dah. Cuma caranya, bilanya tak ada. Kalau ada dapat WhatsApp message, kematian anda pada tahun sekian, pada pukul sekian-sekian. Itu scammer. Takkan ada siapa-siapa pun dapat. Walaupun seseorang tu dia sakit teruk dah. Sakit teruk dah. Tapi tak sampai masa dia. Berapa ramai yang dia sakit, orang yang jaga dia yang meninggal. Jadi saya cakap jauh lah. Saya sendiri, saya bekas pesakit kanser. Kena stage 4. Tapi yang pergi dulu arwah mak saya dulu. Ayah saya 2 kali kena kanser. Saya kata, ayahlah pergi dulu. Tiba arwah mak yang pergi dulu. Sebabnya kanser lah juga. Kami anak beranak ramai yang kena kanser. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, banyak hikmah di sebaliknya. Jadi subhanallah, kematian itu dah Allah tetapkan. Penyakit ke, ujian ke, itu asbab. Ataupun peringatan daripada Allah. Allah bagi kita sakit. Kalau kita tak sakit, kita lupa Allah. Cuba ingat balik. Kita berdoa saat kita sakit dengan saat kita sihat. Mana kita punya doa yang sungguh-sungguh minta ke Allah? Waktu sakit. Waktu sakit lah, ya Allah, sakit ni, ya Allah, lutut ni, ya Allah, sakit ni. Menangis-nangis, berkambu-kambu air mata, meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah.
Tapi bila dah tarik sakit tu, ya Allah, doa semalam. Habis. Nampak tak? Kan? Benda ni banyak berlaku. Jadi, sakit tu peringatan. Ujian itu peringatan. Masya Allah. Bila kita diuji, Alhamdulillah. Sebab balik kepada surah Al-Mulk tadi, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Memang Allah ciptakan hidup ni untuk diuji. Ujian tu berbagai cara Allah nak uji. Itu yang pertama. Yang kedua, antara tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi subhanallah, apakah maksud ibadah? Solat ustazah, selalu. Puasa ustazah, itu yang selalu Allah sebut. Semua kehidupan kita adalah ibadah. Itu hebatnya orang Islam. Baiknya Allah kepada kita. Dia tak khusus ibadah ni solat je. Yang lain tak ada. Tak. Semua kehidupan kita adalah ibadah. Pergi kerja hari ni ibadah. Ya Allah, aku pergi kerja kerana-Mu, ya Allah. Setiap hari sebenarnya kita memperbaiki niat. Di mana? Dalam solat ketika kita membaca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua kerana-Mu, ya Allah. Tapi kita tak faham. Baca je terus. Betul tak? Penting tak faham? Penting. Kena ambil berat tentang pemahaman ini. Sebab bila kita baca tak faham, itu yang sedang kita baca sedar-sedar dan waladhdallin amin. Kan? Sebab kita tak faham. Tengah baca Al-Fatihah, boleh merewang-rewang kita punya fikiran cari kunci yang hilang. Kan? Jumpa pula time tu. Hairan betul kan? Mula berzikir, menyebut Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, tapi fikiran melayang. Lah kunci tadi letak dekat selit tepi pantai. Boleh jumpa tu, subhanallah, ya Allah. Lepas tu dia panggil kita nak masuk dalam golongan ulul albab yang berakal tadi. Dia kena zikir, kena fikir. Kena gabungkan. Tapi nak fikir macam mana kalau kita tak faham? Kita just hafal begitu saja. Jadi perlu kita pemahaman. Kualiti dalam ibadah yang kita buat tu perlu kita faham. Ketika Ustazah, Alhamdulillah Ustazah belajar dulu di Jami'ah Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Jadi ketika belajar di sana, jemaah-jemaah umrah datang. Datang, bawa buku ni, buku umrah kan? Masya Allah. Lepas baca. Nak tawaf ni kan? Ustazah nak tawaf ni. Kejap Ustazah nak baca. Bismillah. Panjang ni doa ni. Masya Allah. Makcik baca apa tu? Baca doa lah ni. Tawaf pertama kena baca doa ni. Tawaf kedua baca yang ini pula. Ustazah tak sempat habis nanti Ustazah. Dah baca ke belum? Tak pernah baca. Ni baru nak baca ni Ustazah. Tahu tak apa yang dibaca? Tak tahu. Tutup, baca doa yang makcik nak. Kita baca, kita tak faham, tak rasa apa. Kadang bila kita baca, beri kesan pada jiwa. Kadang orang lain yang baca dengan faham akan juga memberi kesan pada jiwa. Sebagai contoh, siapa yang pernah pergi buat umrah? Sembahyang di dalam Masjidil Haram. Masya Allah. Imam di depan baca dengan penuh rasa sebab dia baca dengan faham. Di belakang ni berambu air mata. Tanya faham ke tak? Tapi sebab imam tu baca dengan faham, maka dia memberi kesan kepada orang yang mendengar. Penting sebenarnya kefahaman. Jadi Masya Allah berbalik kepada tujuan kita ni dihidupkan ni adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah ni adalah kita rendahkan diri, kita tunduk, kita taat kepada Allah. Taat dengan mengikuti segala perintah Allah, meninggal segala larangan Allah. Nak tahu apa perintah Allah? Dalam Al-Quran. Daripada sunnah Nabi SAW. Apa yang dilarang, begitu juga dalam tu. Kita kena faham. Jadi subhanallah, kena daripada mula kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Kalau kita baca bagi sirah Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan baginda SAW. Masya Allah, tabarakallah. Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik, penuh dengan doa. Rasulullah seorang yang dah memang dijanjikan syurga. Bangun tidur, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tu pun ada banyak lagi zikir, baca Alhamdulillah 10 kali, baca Allahu Akbar 10 kali. Ada banyak zikir yang dibaca sebelum bangun ni. Tanda kesyukuran baginda SAW di atas nikmat kehidupan yang diberi.
Masuk bilik ayak, nak masuk ada doanya. Alhamdulillah minakum siwa khaba'is. Keluar bilik ayak, kufranaka ya Allah. Tengok cermin Allah, maka mahasan takhalki. Ini sepanjang perjalanan hidup kita ni penuh dengan doa. Kalau kita follow, ikut betul-betul Rasulullah SAW. Baru je kita lepas bulan Maulidur Rasul kan. Semua pergi berselawat. Masya Allah. Tak salah. Satu hari itulah semua berselawat. Masya Allah. Tapi kita tak ingat lepas itulah. Kalau betul kita cintakan Rasulullah SAW, setiap hari kita ingat. Kalau macam ni makan tangan kanan, Rasulullah makan tangan kanan. Makan tangan kanan lah. Tengok cermin Rasulullah baca doa ni, bacalah. Ingat siapa? Ingat Rasulullah. Kita kalau sayangkan Cik Abel kita. Cik Abel. Teringat dia pergi outstation kan? Seminggu. Tengok meja, Allah. Aku tidak abang duduk kat situ tengok TV. Kan? Teringat. Tahu tak? Dia tak ada. Dia tak ada dengan kita. Kita teringat. Tanda sebab apa? Kita sayang. Kita kan sayangkan suami kita. Jadi dengan Rasulullah, tanda kita sayang. Kita kena ingat. Tapi kita kena tahu apa perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau ikutkan, Masya Allah, kehidupan Rasulullah, daripada bangun sampai nak tidur balik penuh dengan doa. Kenapa Rasulullah ajar kita doa-doa ni? Supaya ingat Allah balik. Bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Jadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Sebab kalau nak lihatkan nikmat Allah terlalu banyak. Sebab tu antara cara untuk kita mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah, lihat ciptaan Allah. Tak payah pergi jauh. Tengok diri kita. Bila tengok cermin pagi-pagi, kita tengok apa? Alamak, jerawat tumbuh satu di muka. Kan? Tapi kita lupa nak tengok. Ya Allah. Boleh berkelip lagi. Ni mata ni. Subhanallah. Kemarin saya ngajar tajwid. Kita belajar ni. Huruf-huruf ni keluar ni. Kat sini ada anak tekak. Yang ni ada anak. Mana peti suara mana. Kita tak nampak ni kat dalam ni. Mana bunyi huruf tu. Subhanallah. Tak terfikir pun kita. Kita tak terfikir benda tu. Sebab benda tu tak nampak. Satu lagi tak terfikir sebab benda tu dah memang ada dengan kita. Sebagai contohlah saya sendiri. Waktu saya kemo dulu. Bulu mata ni hilang. Dia tinggal sikit dah. Ketika saya mandi, masuk air dalam mata. Oh, ini fungsi bulu mata sebenarnya. Tak tahu pun. Kan sebelum ni kita tahu nak panjangkan bulu mata lah. Bulu mata palsu lah. Macam-macam kau orang sekarang kan. Tapi subhanallah, setiap ciptaan Allah ni ada nikmatnya. Ada tujuan dia dan kebaikan kepada kita. Semua ciptaan Allah, semua ada kebaikan. Subhanallah. Bila tengok cermin tu, paling kurang lah kita baca. Ya Allah, kau cantiknya rupaku ni. Itu biasa kan, tengok cermin. Cantik rupa. Ya Allah, kau cantikkanlah akhlakku. Sebagaimana kau cantikkan rupaku. Baca doa, bahasa Melayu. Itu antara maksud doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama hasantal khalqi wa hasin khuluqi wa harim wajhi 'alan nar. Ya Allah, bagaimana kau cantikkan kejadianku, rupaku ini, kau cantikkanlah akhlakku dan jauhkanlah wajahku ini daripada api neraka. Kena sentiasa doa. Itu ibadah. Senang tak nak beribadah? Senang. Tapi nak buat tu payah. Nak baca bismillah setiap pekerjaan kita buat. Senang tak? Tidaknya. Tahu bila kita baca bismillah? Contoh kita nak start kereta. Ni kelang kabut ni tadi Ustaz nak pergi ni. Cerit-cerit. Kali pertama start tak jadi. Cerit-cerit. Kali kedua start tak jadi. Sebelum tu tak baca bismillah. Tapi bila kita diuji tak boleh start 2 kali. Itu lepas tu baru Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Sebelum tu tak baca. Bila diuji 2 kali start tak boleh. Barulah start nak baca bismillah. Tengok ujian tu Allah nak ingatkan kita balik pada Allah. Kita tak perasan. Pergi masak ni saat lagi tengah hari ni, balik tengah hari masak ke? Makan kat kedai je. Kerja kan? Masya Allah. Jadi Masya Allah balik masak. Masak ni kelang kabut ni. Anak dah balik, suami nak balik makan. Lupa nak bismillah dah. Jadi subhanallah, kadang-kadang kekalutan kita memikirkan tentang dunia ni, kita lupa kepada yang mengatur kehidupan kita, itu Allah. Jadi Masya Allah, kalau ni tengah masak ni, dia ke sana kemari dengan kain, nak sidai semua tak siap lagi pagi tadi. Jadi Masya Allah, berdebu tersadung meja. Apa rasa? Sakit Ustazah. Apa yang kita ingat? Allah. Kadang-kadang yang jadi masalahnya bukan ingat Allah. Siapa letak meja ni kat sini? Kita salah pula orang letak meja kat situ. Kan? Hakikatnya Allah nak ingatkan kita kepada Allah.
Bila kita sakit, Allah, duduk sekejap. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Allah, pedihnya, sakitnya, kan? Time tu kita ingat siapa? Allah. Allah, tadi lupakan kau, ya Allah. Alhamdulillah, ingat balik. Mula balik masak. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah doa banyak-banyak untuk anak-anak, untuk suami. Itulah paling tempat yang paling sebenarnya yang kita kadang-kadang lepas peluang. Waktu kita masak ni, makanan ni akan dimakan oleh anak-anak kita, oleh suami kita. Bacalah doa lembut hati, bacalah doa bagi pandai, bagi bahagia. Baca doa bahasa Melayu pun tak apa. Ustazah banyak sangat doa. Ustazah bagi Ustazah Asma'arul baca doa ni, Ustazah Nafizah Musa. Saya tak terkapai ada semua. Bahasa Melayu pun tak apa. Baca, ya Allah, bagilah anak-anak makan ni semua tengah hati. Bagilah makanan ni halal, ya Allah. Kita minta dengan Allah, kena minta. Communicate dengan Allah SWT. Jadi untuk Allah ciptakan kita ni untuk beribadah. Ibadah kita seluruh kehidupan kita. Daripada kita bangun dan kita boleh terus direct terus kepada Allah. Balik pada hati, tempat hati ni. Siapa je yang tahu? Allah je yang tahu. Duduk sini berapa orang ni semua ada berkata-kata dalam hati. Cepatlah Ustazah nak habis. Mana tahu kan? Tak tahu. Jadi subhanallah. Tak ada siapa yang tahu. Allah yang tahu. Kita tengok orang sebelah kita beli beg. Dia beli beg baru. Macam mana dia beli beg baru? Gaji tak keluar lagi. Nampak tak kita ngata orang dalam hati? Siapa yang dengar tentu? Allah. Membazir je masa kita duk fikir beg dia baru. Beg film. Dia dapat beg. Alhamdulillah. Banyak rezeki dia. Murahkan lagi rezekinya. Bukan murah. Lebihkan lagi rezekinya Allah. Kita ni ubah cara kehidupan kita dengan banyakkan berdoa. Hati kita ni daripada kita mengata yang tidak baik, doa. Tengok orang dapat kelebihan, kita lihatlah dekat media sosial kan, orang buat baik pun dikata, orang buat jahat lagi lebih dikatanya. Orang bahagia pun kata nak tunjuk, orang tak bahagia lagi lah, macam-macam dikata. Macam-macam semua tak kena. Bahagia salah, tak bahagia salah, semua serba salah. Apa kita nak ubah dengan doa? Sebab itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baginda bila diuji saat dia pergi ke Taif, berdakwah kepada orang-orang Taif ketika itu. Dipaling batu, dicaci sampai luka dan sebagainya. Allah hantar malaikat kepada baginda. Biar terbalik dah senang. Bukit tu habis cerita. Habis semua mati. Tapi tak. Rasulullah SAW insan yang begitu baik akhlaknya, begitu mulia. Didoakan kepada mereka. Itu yang perlu kita buat. Dilihatnya kaumnya yang tidak mengikuti, tidak mentaati kepada perintahnya, kepada suruhan yang diperintah untuk menyembah Allah, dibacanya Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku, mereka ni tak tahu. Itu yang kita kena terapkan dalam hidup kita. Nampak orang diberi rezeki lebih, ya Allah murahkan lagi rezeki. Nak dapat tips untuk doa makbul, banyakkan doa untuk orang lain. Sebab saat kita doa orang lain, para malaikat akan mendoakan yang sama untuk kita. Subhanallah. Kita ni doa kita penuh dengan kita je. Ya Allah, saya nak ini, saya nak itu, semua saya. Kan? Kena ubah. Doakan untuk orang. Dan insya-Allah malaikat semua akan mendoakan untuk kita. Bayangkan kalau malaikat yang doa, makbul ke hidup. Jadi lepas ni banyak doa. Ya Allah, bagilah orang sebelah kanan ni, bagi orang sebelah kiri ni, bagi semua, bagi banyak. Sebut nama semua orang. Malaikat mendoakan untuk kita. Masya Allah. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Khalifah. Apa maksud khalifah? Khalafah, iaitu sebagai wakil yang menjaga bumi ini. Takkan dah letak lembu jadi khalifah. Dia tak ada akal. Pokok lagi lah hidupnya. Jadi kita ni manusia, Allah berikan kepada kita satu nikmat yang begitu besar, iaitu akal. Dan dekat sini, akal kat mana? Akal. Pernah tak terfikir akal kat mana? Kat sini apa? Ni otak. Akal di qalbun, di hati kita sebenarnya. Sebab tu hati itu, kalau baik, baiklah fikiran dia. Kalau tak baiklah dia punya fikir. Jadi subhanallah, qaluhu ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, ingin aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Itu kita. Satu tanggungjawab yang besar sebenarnya. Menjadi khalifah. Kita ni, orang Islam, adalah image kepada Islam. Lepas tu kita kena bawa image Islam tu dalam diri kita.
Nanti bila kita tak bawa, orang bukan Islam akan kata Islam ni teruk. Tapi bukan sebab Islam teruk, tapi kita ni tidak tunjuk akhlak Islam. Tidak tunjuk Islam yang sebenarnya. Benda ni berlaku ketika Ustazah pernah pergi Timpak. Pergi sana, satu tempat ni lah Timpak ni, dia suruh buka stokin. Dia kata tak boleh pakai stokin, dia kata. Anak-anak dah berlari dah masuk. Kita kejar, mana anak-anak? Ni nak masuk ni kejar anak-anak. Kan lagi jatuh tergulik, siapa nak tengok? Tak boleh, dia kata. Undang-undang tak boleh pakai stokin. Ramailah ibu-ibu yang berstokin ni kena duduk kat luar pagar ni. Ada di kawasan mandi tu, tak boleh masuk dalam air. Dia kata, takkan tak boleh masuk. Banyak Timpak lain semua boleh, dia tak ada masalah pun. Kata kena pakai stokin swimming punya. Pergilah kedai dia. Tak jual lah pula. Kita dah basah ni tadi masuk kerja anak sekejap. Takkan nak keluar Timpak tu patah balik. Jadi pergi ramai-ramai berdiri dekat guard tu. Tanya dia. Kita orang nak pakai stokin juga. Ramai lah. Dengan para suami, dengan ibu-ibu, dengan bapa-bapa ni. So, anak pakai je. Lepas tu dia kata, ramai je saya tengok orang Islam tapi buka je stokin. Tak masalah pun. Saya tanya dia, kamu orang apa? Orang Kristian. Okey. Mungkin dia tak nak mengamalkan apa yang Islam suruh. Saya tanya kamu agama kamu arak boleh ke minum? Tak boleh. Tapi ada tak orang kamu minum? Ada. Macam tu juga keadaannya. Orang Islam, kalau wanita, dia kena tutup aurat dia. Kaki pun termasuk aurat, kena tutup. Jadi kami nak pegang, nak terus tutup aurat kami, terus pakai stokin. Dia pun dah pening dah. Okey, saya telefon orang atas. Dia pun telefon lah orang atas manager dia. Kita orang suruh call lah, minta. Nak juga masuk ke stokin ni. Rupanya orang atas pun bukan orang Islam. Jadi dia buat undang-undang ikut agama dia. Dan dia nampak orang Islam ramai juga tak pakai stokin. Nampak tak? Kita ni image Islam. Orang bukan Islam, tengok kita je. Jadi na'udzubillah min zalik kalau kita bawa yang silap. Kita lihat sekarang ni. Kita dah tak jaga agama kita. Sedih zaman sekarang. Sebab tu agama lain boleh menindas, mengejek-ejek agama kita. Sebab kita orang Islam sendiri tak jaga agama. Kita sesama Islam pun caci, maki, keji, mengeji sesama kita. Lagi-lagi tak lama lagi nak hari mengundi. Lagilah. Allahu Akbar. Sedih. Sedih sangat-sangat. Kita baru lepas Maulidur Rasul. Cuba bayangkan kalau Rasulullah SAW ada melihat umatnya saat ini yang berpecah belah, yang caci maki, yang keji mengeji, keluar perkataan semua. Orang tu salah, orang ni salah. Kan sekarang ni. Tak pernah-pernah tengok ceramah, dia kata diri dia yang salah. Tak pernah. Semua nak menyalahkan orang. Astaghfirullahaladzim. Macam mana kita nak memimpin dunia ni? Macam mana kita nak memimpin bumi ni? Sebab kita tak amalkan Al-Quran. Sebab tu balik pada Al-Quran adalah satu perkara yang amat penting. Yang perlu kita ambil. Kita balik-baliklah kepada pemahaman Al-Quran. Kita baca surah Al-Mulk tiap malam. Ustazah baca surah Al-Mulk tiap malam. Ustazah jauh daripada siksa kubur. Kan? Memang bagus baca. Faham tak apa yang dibaca? Tak, Ustazah. Baca je lah nak tahu saya siksa kubur. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, siapa yang membaca surah Al-Mulk ni, 30 ayat surah Al-Mulk, syafa'atun li sahibiha. Akan memberi syafaat kepada sahib. Sahib ini maksudnya sahabat. Sahib ini adalah pemilik kepada surah Al-Mulk. Kita ni kalau selalu baca, nak jadi sahabat, kita kena faham lah. Kawan baik kita kena faham. Dia baru sahabat kita. Tahu dia suka apa, tahu dia duduk mana, kan? Sahabat. Begitu juga surah-surah yang kita baca. Tak payah pergi jauh lah. Al-Fatihah. Kita baca. Hari-hari kita baca. Saya pernah buat program Al-Fatihah. 3 rasa. Sebab bila kita baca Al-Fatihah, sebenarnya perlu lahirkan 3 rasa dalam diri kita. Ni baca sudah-sudah dah habis. Tak rasa apa. Tak payah pergi jauh lagi. Kita berzikir. Astagfirullah kan, kerja 1000 kan, dengan cepat-cepatnya. Kalau kita dengan manusia lah kan, kita buat salah, kita pergi kat dia, sorry gitu cakap. Rasanya nak maafkan kita tak?
Taknya. Kita sambil lewa, kita bercakap depan Allah. Kita sedang meminta ampun, ya astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Mohon ampun, ya Allah, banyak dosa ni, ya Allah. Tapi kita baca astagfirullah, tak kerja 1000 dah. Astagfirullah, sambil buat kerja, sambil gelak-gelak. Astaghfirullahalazim. Sebab kita tak faham. Kita sebut Alhamdulillah, gitu. Cepat kan? Sebab tu kena faham. Ada orang tanya soalan kat saya, Ustazah, saya dah pening dah ni Ustazah. Setiap kelas Ustazah bagi zikir ni, bagi zikir tu 1000 yang ni, 1000 ini, 10,000 ini. Saya dah mana satu saya nak baca Ustazah. Betul tak? Semua pergi kelas kan. Macam-macam kelas Ustazah Asma, Ustazah Nuafizah, Ustazah Muzayana, Ustazah hebat ni. Semua ada tips dia bagi. Masya Allah, tabarakallah. Mana satu saya nak amal Ustazah? Dah pening dah. Tak sempat-sempat mana satu terkejut-kejut. Saya cuma tanya, mana satu zikir yang kamu faham? Kamu faham, kamu baca, kamu rasa, kamu betul-betul minta dengan Allah. Kalau puji, betul-betul puji Allah. Itu yang penting. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qardawi, Allah yarhamuhu. Jadi subhanallah, pernah menyebut, dalam ibadah kita pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Bukan ibadah je. Kita nak pilih baju pun kita cari kualiti. Betul tak? Tapi dalam ibadah, kita buat tak reti. Dalam ibadah yang kena pentingkan kualiti. Nak ambil wuduk, kualiti kita nak ambil wuduk tu. Masya Allah, basuh betul-betul ni. Gitu, jiru je. Jadi subhanallah. Dalam setiap kehidupan kita pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Kejar banyak-banyak tapi tak rasa apa. Buat, kelang kabut buat tapi tak rasa apa. Kena ada kualiti dalam ibadah kita. Jadi Masya Allah, jadi tiga tujuan yang saya kongsikan tadi. Yang pertama, akhirat, kejayaan akhirat. Yang kedua, tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Yang kita ini adalah khalifah. Kita yang menjaga bumi, tapi kita tak jaga. Penat dah bumi ni tau sebenarnya. Kita lihat bumi ni dah penat dah. Sebab tu kita lihat berbagai-bagai maknanya kita lihat gempa bumi. Macam-macam lah benda-benda yang pelik-pelik berlaku dah. Yang tak pernah berlaku pun terjadi. Banjirnya tak tahu nak cakap lah. Kan ke sana yang tempat tak pernah berlaku banjir pun berlaku banjir. Sebab apa? Sebab tangan kita sendiri tak jaga kebersihan. Islam suruh jaga kebersihan, tak suruh. Tu COVID-19 yang masih lagi sekarang ni ada lagi di kelilingi kita ni. COVID-19 tu. Kenapa Allah uji? Allah nak balikkan kita kepada yang sebenar yang Islam ajarkan. Rasulullah SAW ni basuh tangan ni memang disuruh dalam Islam. Bangun tidur perlu basuh tangan. Kita dah ingat basuh tangan sebab COVID. Tapi bila kita niat, ya Allah aku basuh tangan nak ikut contohi Rasulullah. Dapat pahala sunnah. Masya Allah. Sekarang ni bukan main dalam beg penuh sanitizer jaga ni. Kan? Kalau dulu ikut dia, ambil je makanan masuk je mulut. Dalam Islam dah suruh dah jaga. Duduk ni jarak-jarak. Kan? Dalam Islam dah suruh jarak lelaki dan perempuan. Kalau tak dulu, rapat-rapat semua. COVID-19. Allah nak balikkan kita kepada ajaran Islam balik. Kita tak nampak COVID-19. Subhanallah, Allah nak balikkan kita kepada ajaran Islam. Pergantungan kita kepada Allah waktu tu lagi lebih hebat waktu awal-awal kita diuji. Nak keluar ni, Allah pelihara. Macam-macam doa kan, betul tak? Betul kan? Waktu tu hafal doa ni nak keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Macam-macam Ustazah, apa lagi doa Ustazah? Nak keluar rumah ni jauh daripada COVID. Sebenarnya bukan COVID je kita kena baca. Sebelum COVID lagi kita dah kena amalkan doa tu. Bergantung kepada Allah sebenarnya. Jadi Masya Allah. Tak perasan benda tu. Nampak yang ujian. Tapi di sebalik ujian, terlalu banyak nikmat Allah sedang ajar kita kembali kepada Islam. Jadi Masya Allah tadi Ustazah ada kata. Nak ceritakan tips sikit lah tentang nak jaga hati. Jadi tu sebelum kita nak bagi tahu tips, Ustazah nak kongsi tips ni. Tahu kenapa kita diciptakan. Dah tahu dah tiga perkara yang Allah suruh kita. Tujuan kita diciptakan. Di sini Ustazah kongsi sikit lah.
tips untuk kita jaga hati. Tempat yang paling payah kita nak jaga. Pertama sekali, sebenarnya Ustazah dah sebut tadi dalam pencerahan tentang 3 tujuan tadi. Yang pertama sekali nak jaga hati, banyak ingat Allah. Zikrullah, banyak ingat Allah. Terutama sekali di hati lah, sebab cerita pasal hati ni kan. Tak payah fikirlah pasal orang sebelah ke, jiran sebelah ke. Bukan tak payah fikir. Fikir nak membantu tak apa. Tak payah fikir kenapa langsir dia tukar baru. Kan. Tu nak jadi isu. Kenapa kawan pejabat sebelah tiba-tiba bawa kereta baru? Kenapa? Dia gaji sikit je. Tu dah jadi. Dia baru fikir sikit je. Lepas tu syaitan akan menyelip, membisikkan kepada kita. Bisikan-bisikan. Mungkin dia dapat duit daripada orang yang ni lah. Macam-macam lah fikir. Lepas tu timbul. Itu antara permulaan timbulnya fitnah. Kita fikir yang negatif pada orang yang diberikan kenikmatan. Dia tu bukan bahagia pun. Dia saja je tunjuk dalam profile picture. Contohnya dia bahagia. Dah nampak bahagia, Alhamdulillah. Doakan je. Ya Allah, tambahkan lagi kebahagiaan. Nampak orang bahagia pun salah juga. Kan? Itu yang iri hati, sakit hati. Dalam hati ni Allahu Akbar. Cemburu dengan orang. Sakit hati dengan orang. Betul tak? Senang tak nak buang? Susah. Tak payah angguk. Susah sebenarnya nak buang. Sakit hati, iri hati, cemburu. Ya Allah, Ustaz, macam mana nak buang? Sebab tu tadi kita tahu tujuan kita. Akhirat. Kalau orang tak balas kebaikan kita buat kerana Allah. Akhirat. Tak apa, Allah akan balas. Benda ni bukan mudah, tapi inilah mujahadah kita. Ingatkan diri kita hari-hari. Cakap pada diri kita. Ya Allah, bila kadang-kadang hati ni terlintas benda yang negatif, yang tidak baik. Allah, kenapalah bikinnya? Astaghfirullahaladzim. Istighfar balik. Ingat balik Allah. Dalam surah An-Nas, disebut min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan daripada bisikan-bisikan syaitan. Disebut al-khannas di sini. Ada membawa maksud yang mana bisikan ini dia datang dan pergi. Dia datang dan pergi. Bila masa bisikan ini datang? Bila kita lupakan Allah. Bila kita lupa Allah, dia akan bisik. Bila kita ingat Allah, maka dia akan pergi. Jadi subhanallah. Kalau gaduh dengan cik abang kita. Sebab tak beli beg dekat Shopee. Kan? Contohlah, minggu lepas, bulan lepas dah beli. Bulan ni ada lagi diskaun. 11 bulan 11. Kan? Nak beli lagi ni, baru dapat ni. Nak beli abang, nak beli bang beg. Bukan ke bulan lepas dah beli ke? Lah, murah je bang, belilah lagi. Tengok dalam almari dah penuh, dah bergantung. Tak payahlah membazir. Merajuk punya pasal. Tak apa bang, saya tak nak masak hari ni. Dia tak masak lah kita hari ni. Lepas tu masuklah ke bilik. Tiba-tiba dalam hati, ya Allah. Kita ingat Allah, kita akan ubah. Yang tadi merajuk tadi tu. Kalau ikutkan kepada yang hati yang merajuk tadi tu, memang kita akan terus. Lepas tu dengan bisikan syaitan, tak payah masak, biar suami tidur luar. Dan macam-macam lagi, tambah lagi macam-macam plannya kan. Jadi subhanallah, ingat Allah. Astagfirullahaladzim, tadi belajar dengan Ustazah. Nak jadi isi solehah. Ni bukan isi solehah. Astagfirullahaladzim. Ingat Allah. Kita ingat Allah. Syaitan ada tak time tu sebisik? Dia dah tertolak sebab kita ingat Allah. Ampunkan dosa ku, ya Allah, yang isi soleh. Sorry ya bang. Tadi terikut sangat perasaan. Jadi merajuk je tak adalah lama. Tapi nak merajuk kita tu supaya tak lama, senang tak? Selagi cik abang tak beli bunga, sekuntum pun jadi. Tak ada je nak ubah kan. Tapi benda tu berlaku. Tak merajuk tak boleh Ustazah. Nanti tak, dia lebih-lebih, biar ada merajuk juga. Ya memang kadang-kadang adalah merajuk main-main tu, tak apalah. Ni sampai merajuk 2-3 hari tak bercakap, ingat. Tak boleh lah. Kena ingat balik isi solehah. Nak jadi isi solehah senang tak? Ya Allah, susah. Ini subhanallah. Ingat Allah selalu. Ya Allah, kenapalah? Minta dengan Allah ni, pelihara hati ni. Sebab tu antara doa yang dibaca kita bila kita keluar bilik air, ghufranak, pendek je. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kita buat apa dalam bilik air? Buat dosa? Tak. Dalam bilik air kita mandi kan? Kita bersihkan badan kita. Tapi dalam masa yang sama kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, bersihkan juga dalam hati ni. Ya Allah. Kena minta. Itu hebatnya orang Islam. Islam bukan memandang luaran saja. Mana Islam bukan ajar kita bersih luar je. Kita nak ambil wuduk ni, Masya Allah, setiap anggota wuduk ni ada doa yang kita perlu baca. Ya Allah, tangan ni basuh. Jauhkanlah tangan ni daripada melakukan kemaksiatan. Basuh kubu-kubu, Ya Allah, bagilah mulut ni sentiasa berzikir, sentiasa bersyukur padamu, Ya Allah. Basuh muka, Ya Allah, berilah muka ni bercahaya bila bertemu muka
kelak ya Allah. Basuh tangan ya Allah, bagilah aku dapat terima buku amalanku nanti dengan tangan kanan ya Allah. Baca. Kita sedang bersihkan apa ketika itu? Bersihkan hati kita sebenarnya. Sebab tu kena gabungkan luar dan dalam. Tapi janganlah baca dekat bilik air kuat-kuat pula. Allahumma gfirlah. Jenuh pula. Baca dalam hati. Sebab hati ni Allah dengar. Jadi tip pertama adalah tinggal 5 minit je lagi. Okey, baru tip pertama. Okey, tip pertama adalah banyak zikrullah. Yang kedua, banyakkan istighfar. Minta ampun. Kita memang kena banyak minta ampun dengan Allah. Kullu ibnu Adam khati'un wa khairul khatin at-tawwabin. Semua anak Adam ni buat kesilapan. Dan sebaik-baik mereka yang sentiasa minta ampun dengan Allah. Rasalah diri kita ni pendosa. Rasalah diri kita ni kerdil. Rasalah diri kita ni memang perlu mohon pengampunan daripada Allah SWT. Kita ni kalau nak ikutkan, masuk syurga rasa boleh masuk ke dengan amalan yang kita buat? Cukup tak? Tak, sikit je. Tak mampu, tak layak kita masuk syurga. Tapi Allah tu maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayangnya Allah. Sebab tu kena minta dengan Allah banyak-banyak. Minta ampun ya Allah. Minta ya Allah kau pilihlah aku jadi hamba-Mu yang kau masukkan ke syurga-Mu ya Allah. Kena minta. Kerana malah berat rasa nak minta kan. Minta, ajar. Sebab tadi balik kenapa kita diciptakan akhirat nanti. Kita nak kejayaan di akhirat nanti. Lepas kematian, kita akan dibangkitkan. Yang mana selepas kebangkitan, tidak ada lagi kematian. Jadi kalau bahagia, gembira selama-lamanya. Tak ada mati. Tak ada. Masuk syurga selama-lamanya bahagia. Selama-lamanya tenang. Selama-lamanya kaya. Semua kegembiraan, kebahagiaan semua di sana. Sampai bila-bila. Subhanallah. Kita duduk kerja dunia yang ada full stop, yang ada kematian. Umur pun 60, 70. Baina situn wa sab'un. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70. Umur berapa dah depan ni? Semua 20-an depan. Masya Allah. Subhanallah. Kita kejar yang kita ada full stop ni. Kejar macam-macam tak dapat kat dunia. Kita terlupa kejar yang akhirat sana. Jadi Masya Allah banyakkan istighfar. Yang ketiga. Sebab tadi saya sebut kita punya tujuan diciptakan adalah ibadah. Jadi hidup kita ni kena banyakkan ibadah. Banyakkan ibadah. Maknanya lepas ni daripada kita cuba ubah innamal a'malu binniyat. Daripada awal pagi kita bangun, ya Allah seluruh pekerjaan aku hari ini kerana-Mu ya Allah. Ingatkan diri kita, cakap depan cermin. Buat kerana Allah, cakap. Saya waktu sakit dulu, saya tak tahu itu satu tip motivasi. Baru-baru sebelum PKP tu, Prof Muhaya cerita tentang motivasi lah. Dia kata motivasi terbaik adalah kita sendiri berkomunikasi, cakap pada diri kita. Saya waktu sakit, saya selalu cakap bila kita lemah, kita down, kan sakit kan. Jadi pergi kat cermin, boleh hari ni kuat. Kita cakap pada, jangan nangis. Kita cakap pada diri kita. Lepas tu berbalik kepada kalamullah, ayat Allah memang ada menyebut tentang ini, iaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya sesuatu kaum itu tidak akan boleh berubah melainkan diri mereka sendiri yang nak berubah. Totek lah ustazah kat depan ni sejam, tapi kita kata tak nak macam ni je. Tak jadi apa? Sebab pilihan terletak di tangan kita sendiri. Jadi subhanallah, perbanyakkan ibadah. Lepas ni niat semua kerana Allah. Kita bagi karipap dekat meja sebelah kawan kita. Dia bagi balik dengan pinggan kosong. Tak apa, Allah balas. Walaupun Allah, kenapa lah pinggan kosong kan dapatlah donat. Dia bahkan donat tu dia tak bagi pula. Nampak tak? Nak balasan. Jadi bukan kerana Allah tapi mengharapkan balasan. Nampak tak? Kalau kita niat kerana Allah, bukan saja balasan. Dia tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan syukuran. Tidak mengharapkan terima kasih pun tak mengharap. Itu kita buat kerana Allah. Jadi subhanallah, nak ikhlas tu bukan mudah. Tapi kita kena mujahadah. Lepas ni kalau bagi ke orang apa-apa dia tak balas, tak apa. Allah akan balas. Sebab itu janji Allah. Seterusnya yang keempat, bersangka baiklah dengan Allah. Paling utama dengan Allah, bersangka baik dengan Allah. Allah inda zanna abdihi bi. Allah seperti mana sangkaan hambanya kepadanya. Ini paling-paling kita kena ambil berat. Kita selalu bersangka buruk dengan Allah yang menciptakan kita. Kenapalah saya yang diuji macam ni? Kenapa tak orang lain? Kenapa saya yang kena macam ni? Tanya dengan Allah. Mempersalahkan Allah.
Sesungguhnya bila kita mengubah kita punya sangkaan kepada Allah, subhanallah, Allah akan menghadirkan ketenangan dalam jiwa, dalam hati kita. Contoh, kita lihat orang tu miskin. Miskin ni duduk makan kongsi satu pinggan ni, telur sebiji potong 4 anak beranak. Tapi tenang je sebab dia terima keadaan dia. Berbanding dengan orang yang kaya, tapi dia rasa tak cukup, kenapa tak dapat lagi, kenapa projek ni tak dapat, kenapa Allah tak bagi ni, tak makbul ni, kenapa? Tenang tak? Tak. Jadi penerimaan ini amat penting. Tak kisahlah benda itu baik ataupun sebaliknya. Sebab ada dalam Al-Quran sebut, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ada perkara yang tak baik, tapi ia baik untuk kita. Ada perkara baik, tapi tak baik untuk kita. Allah lebih mengetahui, kita tak tahu apa-apa. Senang faham. Benda ni pegang, letak dalam kepala. Benda datang tak baik, datang daripada siapa? Allah. InsyaAllah ada kebaikan di sebalik apa yang Allah beri. Kena ajar. Kita nak beramal dengan Al-Quran. Itu semua yang saya sebut ni Al-Quran. Jadi walaupun tak baik di pandangan mata manusia, tapi Allah akan menghadirkan kebaikan di sebalik ujian yang diberikan. Sebagai contoh, kita tengok semua kita ada 2 tangan. Tiba masuk ada seorang yang cacat, yang tak ada tangan. Kita kata dia tak sempurna, betul tak? Tapi hakikatnya kita yang mengatakan dia tidak sempurna. Tapi ciptaan Allah sebenarnya semua sempurna. Cuba bayangkan kita semua yang tak ada tangan, dia masuk dengan 2 tangan. Sekarang siapa yang cacat? Tetap juga dia, sebab dia lain pada kita. Siapa yang melabelkan cacat tu? Kita. Tapi ciptaan Allah semua dah sempurna. Allah jadikan dia kekurangan dari segi kita nampak tak ada tangan, tapi hakikatnya Masya Allah berikan dia kemahiran boleh tulis pula dengan kaki. Ada kita boleh tulis dengan kaki? Tak boleh. Satu kelebihan yang Allah beri kat dia yang orang lain tak boleh buat. Tapi kita tak nampak. Kita nampak kurang je. Subhanallah, kena ubah. Dan saya kongsi 5 je. Jadi yang keempat, bersangka baik dengan Allah. Yang kelima, yang Ustazah banyak kali sebut, iaitu berpeganglah dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Iaitu kita kena faham Al-Quran. Nak berjaga hati, kena faham Al-Quran. Pelan-pelan. Surah-surah pendek kan. Kita cuba faham. Sekarang banyak dah. Kat YouTube, dekat TV, tadabbur Quran Hour kan. Masya Allah. Cuba faham, belajar, dengar. Sambil bawa kereta on the way balik tu, daripada dengar lagu Siti Nurhaliza ke apa kan. Tak jadi masalah nak dengar. Tapi ada pengisian dalaman kita ni. Hati kita ni. Baca. Dengar penerangan tentang Al-Quran. Apa yang Allah nak sampaikan kat kita? Cuba tukar sikit. Maknanya channel yang kita nak buka lepas ni, buka tadabbur Al-Quran. Apa maksud tadabbur? Last ni. Soalan yang terakhir. Apa maksud tadabbur? Pergi kelas tadabbur kan? Apa maksud tadabbur? Tak apa, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Tadabbur maksud dia adalah kita faham maksud ayat. Kemudian pengajaran daripada ayat tu apa? Contoh Allah cerita, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cerita pasal memberi keberkatan Allah SWT yang mana di tangannya tu memiliki kekuasaan itu biyadihil mulk, iaitu Allah raja, pemilik segala-galanya, dan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah segala berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi subhanallah, itu kita faham je. Pengajaran dia. Kenapa Allah cerita tentang Allah? Kalau Allah cerita tentang hebatnya Allah. Kenapa? Nak kenalkan diri dia kepada kita. Kita sebenarnya tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah. Tanya Asma'ul Husna, hafal kan? Nak baca Nas'aluka, ya ramai-ramai kan, Masya Allah. Satu-satu sebut nama-nama Allah tu. Tapi kita tak faham satu-satu tu betul-betul. Kita kata kita sayang Allah. Tapi kita sebut tak kita sayang Allah setiap hari? Tak. Allah terlalu sayangkan kita. Kalau dia tak sayang, ni sekarang ni kita tak boleh kumpul sama-sama. Lepas tu tengok diri kita dapat melahirkan rasa, ya Allah hebatnya yang mencipta kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham Al-Quran, faham, lepas tu ambil pengajaran, oh Allah nak kenalkan dirinya yang begitu berkuasa, di tangannya penuh kekuasaan.
Waktu Allah ceritakan pula kejadian-kejadian nak meningkatkan keimanan kita, pemahaman tu, kita kena tengok ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian macam mana kita amalkan dalam hidup. Ini 3 poin. Faham, ambil pengajaran, amal dalam kehidupan. Itu maksudnya kita berpegang dengan Al-Quran. Bukan pegang je semata-mata. Maksud pegang itu besar sebenarnya kita maksudnya. Jadi itulah dia. Dah pukul 2.05. Kita pukul 2 Pukul 2. Okey, Masya Allah. 5 tips yang Ustazah nak kongsikan. Sebenarnya ada 10. Jadi Ustazah kongsikan 5 je. InsyaAllah next. Selain kali insyaAllah kita tambah lagi 5. Tapi itulah dia. Cerita tentang hati memang bukan mudah. Jadi Ustazah nak ajak diri Ustazah dan kita semua. Cemburu senang tak nak kawal? Susah kan? Ajari diri kita cemburu melihat orang yang Allah ambil dalam keadaan yang begitu indah. Itu yang patut kita cemburu. Sebab balik pada tujuan kita diciptakan, pengakhiran. Terlihat berapa ramai yang Allah tunjuk pada masa kini yang meninggal dalam keadaan yang begitu hebat. Meninggal dalam keadaan sujud dalam masjid. Subhanallah. Ya Allah, rasa cemburu sangat. Apa amalan yang dia buat sampai dia boleh meninggal saat dia sujud kepada Allah? Saya cerita arwah. Allah yarhamah. Allah yarham ibu saya sendiri, mak saya. Dia meninggal setahun lebih. Kanser juga. Jadi subhanallah, keadaannya begitu Masya Allah. Ketika dia meninggal, air matanya mengalir. Dah ni balik ke rumah, kita buka zip tu, air matanya ada keluar. Dan berpeluh-peluh, subhanallah. Dan ketika kami anak-anak mandikan dia, Masya Allah, subhanallah. Kulitnya begitu, Masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Subhanallah. Antara apa yang dilakukan oleh Allah yarhamah ibu saya adalah pengorbanan dia. Dia menjaga ibu mertua dia. Dia jaga ibu dia yang mana sampai sekarang ada lagi di rumah. Umur 100 tahun. Jadi subhanallah. Subhanallah. Jaga ibu. Jadi Masya Allah jaga ibu satu pengorbanan. Bukan mudah. Zaman sekarang kan lagi lah nak jaga ibu, jaga bapa kita, mak ayah kita. Bukan mudah. Tapi Allah tunjuk depan mata kami sendiri. Ya Allah. Begitu besarnya Masya Allah pengorbanan yang dia buat. Waktu saya sakit pun dia jaga. Bagaimana dia mengajar kami anak-anak arti kekuatan. Waktu saya sakit, saya ingat lagi waktu orang datang melawat, arwah mak saya akan cakap, jangan sesiapa nangis kat dalam bilik. Nak nangis kat luar tu, bergambu-gambu kat luar dulu. Dalam bilik jangan nangis, dia kata. Kita tak nak bagi orang yang sakit tu lemah. Ini kan kita datang masuk jumpa orang sakit macam, ya Allah kesiannya sakit. Stage apa? Ya Allah stage 4. Kalau stage 4 dah tak lama dah. Nampak tak? Kita pergi jumpa orang sakit, bagi orang tu lagi sakit. Tapi saya ingat orang mak saya dia takkan. Dia tunggu kawan-kawan saya. Saya dah kena tu lama dah, 2002 dah lama dah. Masya Allah. Dari time tu saya baru habis belajar. Ramailah kawan-kawan datang kan nak lawat. Menangislah kat luar tu, kat tepi tingkap semua berambut. Nangis. Kenapa Kak Ila yang kena? Kenapa ya Allah, siannya dia kan? Nangis kat luar. Jadi masuk dalam. Assalamualaikum Kak Ila, apa khabar? Tukar ni, mata merah ni saya dapat. Tapi saya tahu sebab kawan-kawan lepas saya dah sihat, dia cerita tahu-tahu Kak Ila. Dulu waktu Kak Ila, mak Kak Ila tak bagi ni masuk ni semua. Semua tu kena senyum, bercerita yang gembira. Kata, oh tahu, nampak mata korang merah. Cakap kan. Jadi subhanallah. Jadi memang banyaklah pengorbanan yang dilakukan. Tapi yang paling besar yang kami nampak adalah dia jaga ibu dia sendiri. Ibu mertua dia sampai meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi subhanallah. Itu yang perlu kita cemburu. Banyak sebenarnya kita lihat sekarang ni yang mana Allah tunjuk manusia yang Allah boleh ambil mereka dalam keadaan yang begitu indah sekali. Yang baru-baru ni yang virus, seorang wanita yang suami dia yang terbakar tu dalam kereta. Kan subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka kita lihat suami dia macam sedih kan lihat video tu, subhanallah. Tapi apa yang saya rasa, ya Allah, apa yang dia buat sampai Masya Allah terbakar dalam kereta tapi jasadnya masih lagi terjaga. Subhanallah, Masya Allah. Kita selalu dengar cerita pasal Nabi Ibrahim yang terbakar dalam api. Allah boleh pelihara, Allah boleh, kalau kita lihat hukum alam api itu panas, tapi kuasa Allah lebih boleh mengurangkan, boleh menghilangkan kepanasan itu bagi mereka yang Masya Allah, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang perlu kita cemburu. Apa yang dia buat, Masya Allah, seorang hafizah, Masya Allah, tabarakallah, Allah pelihara. Subhanallah, Allah maghfirlaha warhamha wa'fu anha wa adkhilha jannata ma'al abrar. Jadi subhanallah, Masya Allah, banyak sebenarnya
yang Allah nak ajar kita dalam kehidupan yang perlu kita ambil jadi pengajaran. Moga-moga pengakhiran kita semua yang indah di sisi Allah. Allah ambil nyawa kita saat kita sedang rindu cinta kepada Allah. Allah ambil nyawa kita saat kita sedang iman kita yang paling tinggi, yang paling kita rasa memang ternanti-nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanallah. Jadi Masya Allah, itulah dia perkongsian hari ini. Ada soalan ke? Tak ada. Faham lah tu ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang, yang lemah itu datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Sesungguhnya semua dengan izin Allah SWT. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.